Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Maksudnya, jika engkau syukur atas nikmat diberikan, maka aku tambah lagi nikmat. Namun jika kau kufur, maka rasakanlah azab yang pedih. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sidang hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan, ibu-ibu dan ayah, apa khabar? Semua sihat tuan-puan? Ibu doakan tuan-puan, ibu-ibu dan ayah, semua pelajar-pelajar di Nak Pandai Mengaji Education Center, di dalam kelas mengaji pelan-pelan, diberikan kesihatan, keafiatan, keceriaan di dalam kita menyempurnakan amal kita. Setiap hari di dalam kita melalui kehidupan yang penuh mihnah dan ujian. InsyaAllah, tuan-tuan perempuan, ibu-ibu dan ayah, hari ini kita nak sambung pengajian kita di dalam surah surah Yusuf. Di dalam pengajian kita dalam surah Yusuf, muka surat yang ke-237. Bantu Ibi untuk kita sama-sama FYP kan, kita sama-sama share kan, like banyak-banyak di TT supaya kita dapat attract banyak orang masuk dan terdetik dalam hati untuk belajar Quran. Jadi insya-Allah tuan puan, ibu dan ayah, tanpa kita melengahkan masa kita, hari ini kita nak pergi pada bacaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulang kaji dahulu daripada ayat yang ke-17 sampailah yang ke-18. Okey? Betul kan? Sorry, 16 sampai 18. 16 sampai 18. Tag kawan-kawan kita, hantarkan link ini ke grup-grup yang kita ada, grup taman ke, grup surau masjid ke, grup office ke apa tuan puan. Okey, biar ramai yang ada manfaat, dapat manfaat yang sama macam kita. Jom tuan puan, ibu dan ayah, baca suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu kami sembah dan padamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim.
iaitu jalan-jalan orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan jalan-jalan orang yang kau murkai dan juga orang-orang yang sesat. Baik tuan-puan, ibu dan ayah, let's go. Kena mengaji pelan-pelan. #percaya proses, #masuk sekali. Terus jatuh hati. Sila buka muka surat yang ke 237. Kita akan ulang kaji daripada ayat yang ke 16 sehinggalah 18 tuan-puan. Kena mengaji pelan-pelan. #percaya proses, #masuk sekali. Terus jatuh hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jom. 16 sudah wajah. Tuan-puan, boleh semua? Jom. Okey, jom. Pipi nak dalam lagi. Okey. أباهم عشاء يبكون. Dia walaupun dia pendek, kita belajar semalam, dia panjang harakat dia tuan-tuan. Walaupun ayat dia pendek tapi harakat di dalamnya panjang. Okey, sekali lagi tuan-tuan, sekali lagi. Okey, jaga-jaga. Satu. Sekejap okey. Ya. Sekejap. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Boleh? Itu dia. 16, 17 tuan-tuan. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. Pelan-pelan kayu tuan-tuan. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. Gitu Dapat وما أنت بمؤمن لنا walau kunna. Salah ayat pula tuan-tuan. Nak kita baca walau karihal kafirun pula. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Ulang kaji ni tuan-tuan. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Dapat? Walau kunna sadiqin. Gigi kacip kita nampak kan, tak payah muncungkan sad tu, faham tuan-tuan? Ataupun sekali kita ulang dekat walau je. Walau kunna sadiqin. Sadiqin. Gigi kacip. Dapat tuan-tuan? Okey, di titik okey ke lain? Boleh Okey. Ayat yang ke 18. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. Boleh Buat. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. Gitu. Muka surat 237 ayat yang ke-18 sekarang ni.
Boleh tuan-tuan Okey. Ingat semalam Ibu bagi tahu pada fasabarun jamil, tanwin ni tuan-puan, tanwin ni kena jaga-jaga. Kenapa Ibu cakap kena jaga-jaga? Sebab apa tuan-puan? Sebab apa tuan-puan dan ayah? Sebab dekat sini bacaannya kita perlu tengok betul-betul. Dia tak payah muncung. Kita tak payah muncungkan dia. Kita hanya menyenyumkan. Menyenyumkan mulut kita. Faham tuan-tuan? Maksudnya apa tuan? Senyumkan mulut kita bila bahasa pula. Bila baca fasabarun jamil. Maksudnya tuan-tuan macam mana? Fasabarun jamil. Nampak dia senyum tuan-tuan. Dia senyum. Boleh tu bunyi dia tuan-tuan. Baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Gitu semalam Okey. Cumanya mus tu tak payah muncul pada mu. Habis bagi tu semalam jangan baca wallahu musta'an. Nanti tuan-tuan, kalau tuan-tuan muncungkan pada mu tu, mus tu tuan-tuan muncungkan, nanti tuan-tuan akan baca sin itu dalam keadaan tebal. Dia bukan tebal. Musta. Sebab tu bila kita baca mus, mulut kita macam ni tuan-tuan. Mus. Kalau kita baca musta'a, nanti baca ta. Sedangkan huruf ta bukan ta, dia ta. Musta'a. Baru senang nak sebut. Musta'a. Tu bunyi dia tuan-tuan dapat? Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Boleh tuan-tuan? Okay, itu yang kita belajar semalam. So hari ni tuan-puan, kita akan pergi pada ayat yang ke-19. Ayat ke-19 tuan-puan. Tengok Ibu baca dulu tuan-puan. Macam biasa Selamat datang tuan-puan ke Kelam Mengaji 18. Setiap hari kecuali Sabtu 8 suku 9.30 malam. Masuk sekali terus jatuh hati. Percaya dengan proses. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Kau situ tuan-tuan. Qala ya bushra hadha ghulam. Tutup sini. Wa asarruhu bida'ah. Kau situ tuan-tuan. Wallahu alimun bima ya'malun. Ayo tuan-tuan, kita jawab. Okay, kita bedah sama-sama tuan-puan. Let's go. Wajah. Okay, tuan-tuan Ustaz mau ulang ayat satu boleh? Sekejap lagi saya ulang. Okay. Wajah 4 atau 5 harakat pada jim. Alunkan tanda ombak tuan-puan. Baca 4 atau 5 harakat. Di titik okey ke tak? Nampak macam tak ramai yang belum masuk lagi ni. Okey. Tuan-tuan, bila jumpa dengan tanda ombak 4 atau 5 harakat. Kalau dalam bahasa tajuk dia ada 2 hukum. Satu bacaan dia mad wajib mutasil ataupun mad jaiz munfasil. Faham? 4 atau 5 harakat pada bacaan ni. Waja'at gitu. Matikan tak? Okey, matikan tak? Keluarkan angin sikit. Okey. Sayyara sin balik atas sa jumpa dengan ya sabdu. Tahan dan lepaskan ya. Sayyaratun. Nampak? Sayyaratun. Okey, nampak tuan-tuan? Okey, sayyara, ra bari atas ra tak payah muncul pada ra, biasa je mulut ra. Ada getar sikit, kita menggetarkan dalam lidah kita ni tuan. Ra. Tu bunyi dia tuan-tuan. Senang je, dapat. Okey.
وجاءت سيارة fa. Okey, tanwin saya ingat jumpa dengan fa, ikhfa hakiki. Tersasul. Ikhfa hakiki. Maka tuan puan, bila jumpa bacaan ikhfa hakiki, maka kita panggil dia dengung samar. Dia jumpa dengan 15 huruf selain daripada huruf ni. Ya, waw, mim, nun, ini kepunyaan masuk, dengung masuk. Lam dan ra kepunyaan masuk tak dengung. Ba ini kepunyaan iklab. Maka 15 huruf. Okey. Jadi tuan-tuan, fa ni salah satu daripada 15 huruf ikhfa ataupun kita jumpa dia, kita dengung samar. Maka nak dengung ada cara. Satu, tengok dia tebal atau nipis. Nipis lah bunyi dia tuan-tuan kan. Dia tebal atau nipis. Maka dapat tuan-tuan. Nak tengok dia tebal ataupun nipis. Dapat tuan-tuan. Maka tuan-tuan perempuan, ibu dan ayah, maka bunyi dia dibaca dengan kita senyum sebab dia nipis. Dan senyum kalau ikut kita punya formula DSS, dengung sambil senyum bila jumpa dengan huruf yang nipis, salah satu daripada 5 huruf tersebut. Apa dia tu ustaz? Tak payah cerita. Kita belajar by proses. Maka tuan-tuan senyumkan sahaja. Waja'at sayyaratun. Senyum. Sayyaratun. Gitu. Dapat? Sayyaratun fa. Tak payah moncong. Lebar je. Senyum, dengung tu mesti kena dengung. Tapi mulut kita lebar tuan-tuan. Ustazah kalau ada ubat sesama, dia tengok Ustazah dekat dalam tu, minta bawa sini Ustazah. 2-3 hari ni menjak-menjak ni teruk sikit semua tuan-tuan. Okey. Boleh? Tu bunyi tuan-tuan. Maka tuan-tuan senyumkan bunyi dia. Waja'at sayyaratun fa'arsalu fa. Hamzah senyum. Ra tebal. Sebab apa ra tebal? Mulut kecil susah senyum. Boleh. Lebarkan. Lebarkan. Fa'arsalu gitu. Salulu dua harakat. Dan ra ni tebal. Bila kita baca ra tebal. Kenapa ra tebal? Sebab huruf sebelumnya baris di atas. Dia nak tengok ra tu tebal atau nipis. Ketika dia waqaf, huruf sebelumnya baris di atas. Maka bunyi dia fa'arsalu. Tu bunyi dia tuan-tuan. Dapat? Boleh tu bunyi dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, boleh. Tu bunyi dia tuan-tuan. Fa'arsalu. Dua harakat. Okey, boleh. Okey, jangan fa'arsalu, ataupun fa'arsalu pun tak boleh. Dia senyum dulu baru moncong ra. Fa'arsalu. Boleh? Okey, jom. 1, 2, 3. وجاءت سيارة فأرسلوا Yarhamkallah. Boleh? Tu bunyi dia tuan-tuan. Nampak tu bunyi dia. Okay, then kita sambung di sebelah tuan-tuan. Sambung di sebelah. Bukan sebelah, bawah. Waridahum. Wa dua harakat. Ri satu, da satu, hu. Hu bari depan, hu matikan mim. Ini izhar syafawi. Jumpa mim sukun, jelaskan bunyi dia. Waridahum fa'adla fa'a. Fa senyum, hamzah senyum. Fa senyum, hamzah senyum, matikan dal. Ada bunyi qalqalah. Sebab huruf dal. Ada 5 huruf qalqalah. Qataba jiddan. Jadi tuan-puan, apa benda tu Ustaz? Baju dah kotor. Okey. Ingat 5 huruf ni. Ba, jim, dal, qaf, ta. Maka tuan-tuan bacakan dia di dalam keadaan dilantunkan bunyi. Fa'adla dalwah. Dalwah. Gitu dal matikan. Wah matikan ha. Masya-Allah. Okey, boleh tuan-tuan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, dapat tuan-tuan. Okey. Di titik boleh tak beritahu ibu berapa yang menonton sekarang ni? Berapa yang ikut kelas bilangan
Sebab nampak macam teruk sangat. Lain ke teruk kan? Rimak apa itu izhar? Ustaz, tu rimak apa itu izhar syafawi? Yes, betul. Ni rimak apa? Izhar syafawi ni bila jumpa mim sukun, jelas dia bunyi dia. Tak kisah tengok sebelah tu huruf apa. Kalau jumpa mim dia tanda sukun, jelaskan bunyi dia. Faham? Okey. Jadi titik ada problem sebenarnya sekarang ni. Okey. Lepas tuan-tuan. Okey, jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bunyi dia وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى. Nampak? Boleh? Okay, sekali lagi kat mana susah? Satu kat sini ada hamas. At Wajaat. Okay, dapat tuan-tuan? Okay. Sayyaratun. Nampak? Wajaat sayyaratun. Okay. Sekarang ni, okay, tuan-tuan pada ibu dan ayah yang di muka buku, okay. Yang di titi, boleh tak you be live semula? You be off kejap live di titi saja, di titi saja. Di muka buku, you be stay. Di titi saja, you be keluar. Sebab nampak teruk sangat. Boleh okay, kita nak check. Boleh okay, sekejap lagi, kita hantar balik link ataupun boleh terus tengok notification. Okay, boleh. Sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita masuk, kita terus pergi. Okay. Part yang paling penting tuan-tuan, part yang paling penting sekali adalah bila tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah, bila tuan-tuan pergi di sini, dia ada sifat hamas. Dia ada sifat hamas. Hamas ni apa? Ataupun kita panggil hams. Angin dikeluarkan. Maka tuan-tuan dan perempuan, bila tuan-tuan jumpa dengan bacaan ni sebegini, bila jumpa huruf kaf dan juga ta, kita bagi tahu kaf dan juga ta yang bertanda sukun. Okey, dua huruf ini tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan perlu bacakan dia dengan hamas. Bila dimatikan, macam mana nak difokuskan? Maksudnya kat sini adalah tuan-tuan kena bacakan dia dengan, contoh dekat ayat ni, at dan ada ts. Maksudnya apa? Dia t dulu. At gitu dapat. Kenapa titik tak ada? Tadi ada lah. Ni problem lah ni tuan kan. Okey. Dapat So, tapi jangan melebih. Wajaat tak boleh. Dia mesti matikan dengan ta tu dulu, baru keluarkan angin tu. Percikan, betul. Setuju. Faham? Itulah maksud dia huruf hamas. Itu huruf bacaan yang bila kita jumpa ta ataupun kaf. Contoh, Allahu Akbar. K dulu. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu bunyi dia tuan-tuan dapat? Sama juga dekat sini. Pada ta. Wajaat. Jangan melebih. Tak boleh. Tak boleh. Faham? Itulah maksud hamas pada huruf kaf dan ta yang bertanda sukun. Ada faham tuan-tuan? Kalau faham, kasih turun itu kepala. Sudah turun? Bagus. Gitu Okey, boleh Okey, jom sama-sama tuan-tuan. Okey, kita pergi ke bawah. Okey, kita baca. 1, 2, 3. Wajaat sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Boleh? Boleh Puas hati. Okey, kalau puas hati terus pergi. Boleh? Berhenti pada waqaf hasan. Okey. Qala ya. Naik lidah. Jangan keluar air, jangan keluar angin. Dia mesti vowel O. Dia Q-O. Please O. Bukan qalu. Dia bukan qalu. Dan satu lagi huruf qaf tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca qaf itu dengan angin keluar, maka jadi qaf dah jadi huruf kaf. Sebab beza antara qaf dan juga kaf adalah
Angin keluar dan angin tak keluar. Ini qalu ko. Tak boleh, dia qa. Tertahan bunyi angin dan bunyi air tu. Qalu. Naikkan lidah kita. Qala ya bushra. Nampak? Qala ya bush. Ya, dua harakat. Alif baby. Alif maksurah nama dia tuan-tuan. Dua harakat. Mat asli juga. Bushra. Qala ya bushra. Ni bushra ni kita kena muncung. Bushra. Sebab dia jumpa huruf yang huruf isti'la. Ingat dia sebut semalam. Isti'la adalah nama bagi huruf yang tebal. Nama dia betul? Isti'la. Dah ada dua tuan-tuan. Ibu cerita ni tuan-tuan. Ibu cerita. Okay. Ada dua jenis sifat. Okay. Satu isti'la nama dia tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Isti'la. Satu lagi nama dia istifal. Istifal. Okey. Baik tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Sampai-sampai iklan ni beritahu tuan-tuan. Terima kasih pada semua penyumbang. Masya-Allah, kita ikutkan dah tamat dah tuan-tuan. Dah cukup dah. Untuk kita punya kapet office kita. Kapet office pula. Kapet kita punya dewan pengajian ni nak pandai mengaji tuan-tuan. Masya-Allah, terima kasih banyak tuan-tuan. Tuan-tuan mana yang nak infak tu dah selesai tuan-tuan. Tuan boleh buat untuk tajaan bulanan nanti insya-Allah. Insya-Allah tabarakallah. Okey, dapat? Okey. Sambung balik. Isti'la istifal. Isti'la ni apa? Ni lidah angkat. Lidah angkat. Ini huruf isti'la, lidah angkat. Istifal, lidah tak angkat. Lidah stay. Ini sebutlah masa mudah dia. Lidah stay. Tu beza isti'la. Ikut isti'la. Sebut isti'la. Dia ain tu. Isti'la. Ikut isti'la. Istilah apa? Ni huruf-huruf. Dia terbahagi pada dua bahagian huruf. Huruf isti'la, huruf istifal. Okay. Huruf istifal, lidah tak angkat. Dan selalunya huruf yang nipis. Ataupun dengan huruf isti'la ni selalunya huruf tebal. Ni tuan-tuan faham? Tu kita. Isti'la dan istifal. Maka tuan-tuan, huruf syid ini salah satu daripada huruf isti'la. Sya. Nampak lidah kita angkat kan? Sya. Terangkat lidah. Jadi tuan-tuan, tu huruf isti'la. Ni start daripada hari ni tuan-tuan, kita nak belajar pembahagian dua huruf. Ini apa tu Ustaz? Ini termasuk di dalam sifat huruf. Sifatul huruf. Makhraj huruf lain tuan-tuan. Ini sifat huruf. Faham? Okay, start pada hari ni kita nak belajar benda baru. Boleh? Seronok ke seronok tuan-tuan? Masya Allah. Okay, sekarang sambung balik. Qala. Qa tuan-tuan. Qa. Huruf qaf. Istifal. Isti'la. Lidah terangkat. Qala ya bushra. Shin. Ra. Dua harakat. Okay. Dan jangan bushra. Bila kita matikan shin, jangan ada bushra. Melantunkan dia qalqalah pula salah. Qala ya bushra hadha dua harakat. Dha lidah dikeluarkan. Hadha dia. Dha hujung lidah dikeluarkan. Lidah pergi dekat gigi atas. Hadha ghulam. Ghu duduk dekat hujung kerongkong. Okey. Jadi ghulam, ghu kat sini. Macam kita sedang berkumur. Ghu. Ghulam, bukan gulam. Gula, la senyum. Bukan gulam, bukan la tebal. Lam baris atas dia tebal. Baris atas dia nipis. Tapi dia mengikut keadaan juga. Lam ni mengikut keadaan juga. Dia punya tebal dan nipis dia. Faham? Matikan mim. Kita nak sukunkan mim. Second last ada alif maksurah ataupun mat. Maka kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Mat arid li sukun. Faham? Jadi tuan-tuan Zid saya dapat Zat. Terima kasih banyak. Saya jual dia dengan barakat supaya dapat manfaat daripada nota tajwid tersebut. Baik. Qala ya bushra hadha
naik lidah, jangan keluar angin, jangan keluar air dekat ni. Dekat shin, jangan nipiskan pula. Busra, dia bush. Bush, ada satu sifat, nama dia sifat tafashi. Qala ya bushra hadha ghulam. Dapat? Boleh? Puas hati? Okay. Waqaf dekat waqaf jaiz. Waqaf jim ni nama dia waqaf jaiz, tuan-tuan. Dekat nota tajwid kita ada. Wa asarru, wa senyum a, senyum sin, wa asarru, wa asarru, wa asarru, sarru, sarru. Okay, tahan dan lepaskan bunyi ra bila dia ada syiddah, bila dia ada tasydid ataupun sabdu, maka tuan-tuan bila sabdu pada ra, tuan-tuan jangan lagi getarkan bunyi dia. Wa asarru, wa asarru. Tak boleh lagi tu. Dia sabdu. Ra ni huruf dia, sifat bagi huruf ra adalah takrir. Ra ni dia ada satu lagi sifat. Sifat bagi ra, ra dia adalah takrir. Takrir ni apa? Takrir ni getar ataupun berganda. Takrir ini getar ataupun berganda. Waalaikumsalam. Baik. Okey, dapat tuan-tuan? Tapi bila dia sabdu, maka dia punya getar dan ganda itu kena hilangkan. Bukanlah hilang terus, kena kurangkan lagi, minimumkan lagi. Jangan kedengaran kuat dia punya getar pada ra. Wa asarruhu, tak boleh. Wa asarruhu bida'ah. Nampak tak? Dengar tak Ibu baca? Ra itu dia minimum je bunyi getar dia. Jangan terlampau kuat. Kadang-kadang ingat sabdu. Sabdu mesti dah tahan dah lepas. Jadi ra mestilah kena getar lagi kuat sebab dia sabdu. Tak. Jawapan dia tidak. Faham? Ruhu bidahu, satu bi satu da. Da tuan-tuan, lidah. Boleh. Kejap. Okey ni. Ni tuan-tuan. Okey, huruf isti'la, huruf istifal. Ada banyak lagi. Nanti kita isi sama-sama. Ra tebal, ra nipis. Itu kena belajar tuan-tuan sebab ra ni dia special sikit. Tahukah anda ra ini special? Sebab dia ada satu hukum yang dipanggil hukum ra. Dia ada special sikit tuan-tuan. Okey, nanti kita cerita. Okey, faham? So, hu bidha pada dha, huruf dad, maka tuan-tuan lidah, tepi lidah. Yubi cakap banyak kali, tak apa. Yubi ulang, tak ada masalah kan? Tepi lidah. Tepi lidah kita kiri atau kanan? Ni tepi lidah. Ni tepi. Dapat? Mungkin nak tunjuk ke tuan-tuan perempuan ni kan? Tepi lidah. Dia pergi dekat gigi geraham. Dia menyentuh gigi geraham. Faham? Gigi geraham maksudnya apa? Geraham kanan atau geraham kiri. Dia bukan geraham bel. Faham? Okey, faham? So, kiri atau kanan? Tak kisah. Kiri atau kanan. Mana selesa? Janji kiri atau kanan. Geraham atas. Betul, bukan geraham bawah. Geraham atas. Jadi bila tuan-tuan sebut bidha, sentuh ke tepi. Bidha. Kalau tak buat tepi lidah tak sah ke? Dia bukan pasal tak sah. Ni kalau cerita sah tak sah, dia cerita pasal hukum fiqah. Ini bukan hukum tajwid. Tak tepat dah bunyi dia. Dia bukan cerita pasal sah atau tak. Faham? Geraham pun tak ada. Tak apalah. Dah tak ada geraham nak buat macam mana? Kan? Jadi, dapat tuan-tuan? Jadi, tepi kan? Bida'ah. Ustaz, tempel je. Ya, betul. Tempel dia. Bida'ah. Tak payah lama. Ikut harakat dia lah. Bida'ah. Gitu. Faham? Ustaz nak tunjuk macam mana dalam mulut. Macam mana pula lah Yubi nak tunjuk dalam mulut, tuan-tuan? Takkan nak tunjuk. Tak lapik lah, tuan-tuan. Tu bunyi dia, tuan-tuan. Okay. Wa asarruhu bida'ah. Ru dua harakat. Okay. Bida'ah. Da dah satu hal. Ain pula satu hal. Dah kemas ke belum ain kita? Tolakkan ain tu. Tengah-tengah kerongkong. Bida'ah. Sini. Bida'ah. Gitu. Faham tuan-tuan? Boleh? Tu bunyi dia, tuan-tuan.
Lemakkan lagi. Bida'ah. Bida'ah. Dan kenapa dia matikan ta marbutah. Ni nama dia ta marbutah, tuan-puan. Di badan ayam. Maka bila kita waqaf, dia hilang dia punya ta, dia jadi ha. Dia tukarlah nama dia jadi ha dhamir. Faham? Boleh? Masya Allah, tabarakallah. Okay. Tengok. Wa asarruhu bida'ah. Gitu, boleh? Tu bunyi dia tuan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wa asarruhu bida'ah. Boleh? Nak tengok mulut Ibi baca? Boleh, tak ada hal. Boleh. Wa asarruhu bida'ah. Tak ada apa-apa istimewa pun tuan-tuan kalau tengok mulut Ibi baca. Pada ayat ni lah. Faham? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik tuan-tuan, dapat tu bunyi tuan-tuan. Dan waqaf dekat waqaf jaiz. Waqaf jaiz ni tuan-tuan. Waqaf jaiz ni tuan-tuan, dia orang panggil dia waqaf jim. Kadang orang panggil dia waqaf waqaf apa? Waqaf jaiz lah. Mana poin ni ni tuan-tuan? Waqaf jaiz. Ada orang panggil waqaf jim, ada orang panggil waqaf jaiz. Mana tuan-tuan ada nota dia tuan-tuan, tulis kat sini jaiz juga. Faham? Boleh? Tu bunyi tuan-tuan. Kat senah ada. Takkan hari-hari suruh dia bercakap, kan? Penat dia bercakap kan. Bagi dia bercakap je kan, dia nak bercakap kan. Tu bunyi tuan-tuan. So tu dapat. Kalau dapat terus pergi bawah. Tak nampak mulut ustaz? Tu pun satu hal juga tu. Kejap Ibi bagi kejap. Okay, tak apa. Yang tadi punya hal tu tak nampak mulut Ibi pun tak apa. Yang penting tahu betul bunyi dia tuan-tuan. Faham okay. Terus pergi wallah. Wallahu. Wallahu. Dapat? Jangan dibaca tebal pada wallah. Biasa dia baca wallahu. Wallahu alimun. Dapat tuan-tuan? Wallahu alimun. Dapat? Hu satu. Tebal lafzul jalalah kat sini 2 harakat pun dah okey. Hu alimun. Tengah kerongkong. Tolak lagi. Wallahu alimum. Hu ali. Tak boleh. Hu alimun. Ali tak dapat. Tolak lagi. Dia ada sifat disebut sebagai tawassut. Dia dalam lagi sikit. Dia tengah-tengah. Wallahu alimum. Wallahu ali. Hu alimum. Okay, Okay, tengok sini tuan-tuan. Ada mim. Dan mim ini yang kita tengok. Tuan-tuan, ini adalah iqlab. Iqlab ni tuan-tuan, atas mim ada mim. Kadang atas nun ada mim. Sama je tuan-tuan. Bila dia jumpa dengan ba, maka tuan-tuan kat sini konsep bacaan dia tuan-tuan adalah menambahkan mim kat situ. Selalu kita jumpa iqlab, dia tukarkan nun kepada mim. Kat sini konsep dia menambahkan mim itu. Maka alimum bima. Ustaz, berapa harakat nak kena baca mum tu Ustaz? 2 harakat. Mesti kena dengung. Tapi jangan kemam, hanya rapatkan bibir saja. Wallahu alimum. Gitu. Ibu Hayati, bukan Iqbal. Iqlab. Typo lah tu. Tergolak lah ibu dengar. Iqlab. Okey. Gurau seluruh ibu Iqbal siapa pula? Okey. Dapat? Wallahu alimum bima. Bukan bima. Bima senyum. Bima ya'malun. Mati. Ya beri atas jumpa ain sukun. Tuan-tuan. Okey. Bila jumpa ain sukun, ada satu sifat disebut sebagai sifat
tawassut pada ain. Ain ini tuan-tuan ada satu sifat disebut sebagai nama sifat dia tawassut. Sajalah, tak faham je tuan-tuan, saja begitu. Tawassut dia besar. Tawassut ni dia tawassut ni dia bila baca tu tuan-tuan, dia di tengah-tengah. Dia tak boleh ke dalam, tak boleh ke dalam sangat, tak boleh ke luar sangat. Contoh dia kat sini kan, kalau baca ain pendek je. Ni panggil keluar sangat. Kalau dalam sangat pun tak boleh. Susah nak dapat dalam sangat. Maka tuan-tuan bunyi dia di tengah-tengah. Maksudnya apa? Nampak tak arrow ni? Arrow dia pendek, lepas tu sedang, lepas tu dia panjang. Jadi dia kat sini. Bila kita baca mati ain, ya. Dapat tuan-tuan? Gitu boleh tuan-tuan. Masya-Allah. Okey, boleh boleh. Apa tu tulis tu? Saya masuk cikgu tabiri, Tara pergi cikgu ada masa-masa cikgu boleh timah saya cikgu mufrah. Apa tu dia tulis? Tak faham. Okey. Baik tuan-tuan, dapat? Tu nama dia tuan-tuan, tawassut. Apa tuan-tuan? Tawassut. Jadi bila kita matikan ain, bunyi dia ya'malun. Tak nak ya'malun. Ya. Dia dalam lagi. Cuba je. Ustaz, mulut Ustaz. Mulut saya tuan-tuan tak ada apa-apa beza pun tuan-tuan. Yang penting dia kat sini, tengah kerongkong. First kena tahu ain makhraj dia kat tengah kerongkong. Okey? Ya. Dan bila mati baca ain atau matikan ain, dia bukan Faham? Ain dibaca dengan mulut lebar. Sila stop ni. Ain dibaca dengan mulut lebar. Dia baca. Mulut lebar dan duduk kat sini. Tak nak hidung. 487 juta lebih bagi tahu. Lagi. Jadi sifat dia tawassut di tengah-tengah tuan-tuan. Okey, maka tuan-tuan bacakan dia. Okey, tawassut dah ada dua. Kadang-kadang orang panggil dia bainiyah. Samalah tu tuan-tuan. Kan saja. Okey, tengah sikit tak nampak mulut dia ke? Okey, dapat faham tuan-tuan? Bunyi ya'malun. Ya'malun. Faham tuan-tuan? Itu bunyi dia. Okey, tak boleh ya'malun, dia dalam lagi. Ya'malun. Okey. Dengar harakat boleh lebih untuk tepat. Itu gunnah. Okey, dapat? Okey, macam biasa, satu lun, matikan nun di hujung. Second last ada waw mat, maka boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Maka tuan-tuan bunyi dia wallahu alimun bima ya'malun. Tu bunyi dia tuan-tuan, dapat? Okey, boleh Okey, sekali lagi sama-sama. Wallahu alimun bima ya'malun. Gitu. Lepas ni kalau mati ain, kita kena dalam lagi. Tengah-tengah bacaan ain ni. Nama pun ain kat tengah-tengah kerongkong. Sebab tu kita baca dengan tawassut. Apa tuan-tuan? Tawassut tu tengah. Dapat 3 benda baru kita belajar ni tuan-tuan. 4 benda baru. Apa dia tuan-tuan? Iaitu huruf isti'la, huruf istifal, sifat ra iaitu takrir, dan juga ain punya sifat iaitu tawassut. Okey, dapat tuan-tuan? Tu bunyi tuan-tuan. Okey, jom. Sempurnakan wajah tuan-tuan sama-sama. Wajah. Aduh, tadi line teruk kan. Tadi tuan-tuan macam baru start tuan-tuan. Dah nak ke 9.30 dah. Allahu Akbar. Okey, jom. Wajah. 1. Bukan tawassul bang. Tawassut nama dia. Tawassul tu lain. 1, 2, 3. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Gitu, dapat? Boleh tuan-tuan Masya Allah. Dan qala ya bushra hada ghulam
Boleh? Tunggu tuan-tuan. Sini. Kejap. Apa pasal dia macam... Kejap Okay. Terus. Wa asarruhu bida'ah. Dapat? Boleh. Wallahu alimun bima ya'malun. Dapat? Okey. Boleh tuan-tuan buat hati tak? Kena minta ulang. Sebab sebenarnya agak susah juga ayat ni tuan-tuan. Agak susah juga. Betul. Ibi tak nafikan. Agak susah. Okey. Nak minta ulang ke? Ataupun nak sambung terus? Ulang. Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey. Mencabar. Ayat yang mencabar kita ulang tuan. Okey. Wajah. 1, 2, 3. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Masya Allah. Welcome Mr. Simon. Where are you from? We read Quran. We are a Muslim and this is Quran, our book, our religious book. Let's go. Learn about Islam. InsyaAllah. You will be amazed. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, jom. Tuan-tuan, itu ayat 19. Sekarang ni tuan-tuan ayat ke-20. Okay, Mr. Simon kita tuan-tuan, dia nak tahu daripada mana tadi. Masya Allah, tabarakallah. Okay, tuan-tuan, mari sini. Okay. Ikut baca dulu. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. Okay, Hollywood Quran. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Thank you. Okay, best. Bagaimana? وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Aywa, dapat? Okay, jom. Kita ambil sikit. Boleh, tuan? وَشَرَوْا biasa. Shin, ada tafashi. Satu lagi hukum pada shin, tuan-tuan. Shin. Huruf shin dia ada satu sifat tuan-puan, iaitu sifat tafashi. Selain daripada dia huruf isti'la, sifat dia lidah terangkat bila baca, dia juga adalah sifat dia satu lagi adalah tafashi. Tafashi ni apa tuan-tuan? Berhambur. Apa dia tuan-tuan? Tafashi. Boleh tuan-tuan? Baik tuan-tuan. Okey. Wa syarawhu Washa. Sebab tu dia tafashi, dia berhambur. Washa. Macam seorang senyap. Rau. Washa rau. Okay, ra kat sini tebal tuan-tuan. Dan ada bacaan lin di sini. Maka waw ini sukun. Huruf sebelumnya baris di atas. Ini bacaan dia, bacaan lin. Washa rau. Bukan washa rau. Dengan washa rauhu. Tak boleh tuan. Washa rauhu bithamanim. Hu bitha. Hu satu, bi satu, tha lidah keluar. Hu bithamanim. Dapat? Wa syarawhu bithamanim. Hu satu, bi satu, tha. Ujung lidah dikeluarkan. Lidah sentuh dekat gigi atas. Lidah sentuh dekat berangin ke Ustaz? Ya, shin ni memang sifat dia berangin. Dia angin dikeluarkan. Dia tafashi, dia hamburkan bunyi tuan-tuan. Bitha. Lidah naik ke? Sentuh belakang gigi atas. Bukan belakang, bawah gigi atas. Bithamanim. Okey, jumpa satu lagi bacaan iqlab. Dua kali kita jumpa iqlab ni tuan-tuan. Okey, kat sini konsep dia sama. Ada mim, walaupun dia duduk kat bawah, tadi kata mim duduk kat atas, sama je. Mim kecil ni tuan. Kalau dia once dia bila jumpa dengan ba, ni tuan sebelah dia ba.
Semua tak confuse bila jumpa huruf macam ni Tak confuse kan? You bisa ada yang confuse juga. Okay. Jadi nimbakh. Nampak tuan-tuan? Bila jumpa dengan ba dia iklab. Ataupun selalu kita jumpa mim kecil dah cukup dah tahu tu iklab. Konsep dekat iklab kat sini adalah menambahkan mim, bukan menukarkan nun. Dengan menukarkan nun kepada mim pula tak. Faham tuan-tuan? Faham kadang orang tak faham konsep pada iklab ni tau. Jadi tak apa, you tak nak bagi panjang-panjang. Kan saja kalau tak faham. Sama-sama. Tuan-tuan. Okey. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin confuse ini ba tuan-tuan. Tulisan dia tuan-tuan, tulisan dia je. Ni ba. Dia lain sikit tuan-tuan. Lain sikit. Jumpa kha. Bakh. Matikan kha duduk dekat hujung kerongkong tuan-puan dekat sini. Betul-betul hampir dengan nak teka kha, dan bila baca tuan-tuan memang ada sifat mengeluarkan air tu kha. Bi thamanin bakh. Okay, bila baca kha, tuan-tuan kena bacakan bunyi bakh. Mulut tuan-tuan kena bulat. Dengan bakh pula tuan-tuan, dia bukan bakh. Dia bakh sin. Mulut tuan-tuan bila matikan kha, mulut tuan-tuan kena macam tu. Tuan-tuan, mulut tuan-tuan kena macam gitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, macam mana bunyi dia? Masya-Allah tabarakallah. Dapat. Okey, bi thamanin bakhsin. Tapi ba tu jangan tebal. Jangan tebal dulu, ba senyum dulu. Mati kha baru mulut. Bakhsin. Tak. Ba senyum dulu. Sin. Kenapa dengung pada sin? Tanwin sangat pada sin. Dengung. Okey, tengok dulu dengung apa? Jumpa dal. Okey, dengung samar. Maka tuan perempuan, ibu dan ayah, maka dengung samar, maka kita jumpa dengan dal. Dal ini tuan-tuan huruf yang isti'la ke istifal? Isti'la ke istifal tuan-tuan? Dal. Da. Naik angkat lidah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dia adalah huruf yang isti'la sebab lidah terangkat. Tapi tuan-tuan, konsep dekat sini, dal ini huruf yang dia nipis. Maka tuan-tuan dan perempuan, dia tidak juga tengok, dia tengok juga bergantung kepada huruf tu tuan-tuan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dal ini nipis, maka kita kena senyumkan dia bila baca. Jemput ibu, pergi salam dengan ustaz. Okey. Maka wa syarawhu bi thamanin bakhsin liba. Bakhsin liba mulut di SS. Bakhsin darihim. Dapat? Sorry. Darahima. Dara. Tadi senyum. Dara dua harakat. Okey. Hima ma'. Hi satu, ma satu, ma'. Sematikan ain tu. Nampak tuan-tuan? Ain sukun kena buat apa tu? Kena ada tawasud, iaitu duduk di tengah-tengah. Jangan ma' cukup. Tak boleh. Dia dalam lagi sikit. Ma'dudah. Dan waqaf itu tu. Dan ta marbutah, ta bulat ni tuan-tuan, bila waqaf dihilangkan, dia jadi ha dhamir. Sama macam tadi tuan-tuan. Yang ni kan, ni samalah dia tuan-tuan. Bila waqaf sama, tapi tulisan ha dia, ta dia tu lain sikit. Faham tuan-tuan? Faham tu bunyi dia tuan-tuan. Ma'dudah. Dah cukup dah. Dah lah tu. Faham tuan-tuan? Okay, tu bunyi dia tuan-tuan. Jangan ma'dudah, tak boleh. Dalam lagi. Ma'dudah. Okay, jom. Tengok ayo baca dulu. Wa syaraw bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Boleh? Okay, jom sama-sama. Fokus tuan-puan. Okay, 1, 2, 3. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Boleh? Faham Okay. Dan
Wakanu waka. Ka dua harakat, nu dua harakat. Waka. Kaf angin keluar sikit je bila baca. Wakanu fihi. Fi dua harakat. Fihi. Fi dua. Fihi minazza. Fihi minazza. Minazza. Tuan-tuan. Terhilang pula tuan-tuan. Okey, boleh tuan-tuan. Tiba-tiba dia hilang. Okey, dapat tuan-tuan. Fihi minazza. Minazzahidin tuan-puan. Masya-Allah, tabarakallah. Minazzai. Tu dibunyikan dengan minazza. Dan hazai. Sifat dia minazzahidin. Dapat? Nun. Okey, ada alif lam syam, syam tuan-puan. Maka bunyi dia minazzahidin. Nun. Saya kelas ada yamat, boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Maka tuan-tuan man arid lis sukun. Faham? Itu bunyi tuan-tuan. Jadi, totally bunyi dia begini tuan-tuan. Wa kanu fihi minazzahidin. Dapat? Itu bunyi dia tuan-tuan. Boleh? Boleh? Okey, sekali lagi. Wa kanu fihi minazzahidin. Aywa, tuan-tuan, jom. Sempurnakan ayat ke-20 tuan-puan. Jom. 1, 2, 3. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Aywa, tuan-tuan. Masya Allah. Boleh? Kak Fadilah, apa Kak tulis Kak? Saya tak berapa nak faham. Saya baca. Orang saya masuk Islam, cikgu terima kasih sepakai nak murid cikgu. Masya Allah. Akak baru masuk Islam. Akak dari mana? Masya Allah. Baru faham akak tulis. Masya Allah. Selamat datang Kak Fadilah. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke Kelas Mengaji Pelan-Pelan. 8 suku sampai 9.30. Setiap hari kecuali Sabtu tuan-tuan. Follow kita, isi nama kat biru, nak masuk grup support kita tuan-tuan. Betul-betul nak ikuti kelas kita ni secara konsisten, insya-Allah tuan-puan. Okey. Kita bantu tuan-tuan puan. Kelas ni dah membantu lebih beribu orang dah tuan-tuan. Selama 4 tahun kita live tuan-tuan di Muka Buku, dan kita baru 5 bulan live di TT tuan-puan. Okey. Right tuan-tuan puan. Masya-Allah tabarakallah. Puas hati dah tuan-tuan? Puas hati Alhamdulillah tuan-puan.